Berita menarik hari ini di asoka.com Ahad 26 Disember. Sabah mencatat kes COVID-19 yang terendah dalam tempoh 7 bulan dengan 108 kes baru dilaporkan hari ini. Kali terakhir catatan yang hampir menyamai jumlah itu ialah pada 18 Mei lalu sebelum kes COVID-19 mula meningkat secara mendadak hingga mencapai 4 angka pada Julai hingga September lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masih Manjun berkata penurunan kes COVID-19 di Sabah yang dicatat sejak kebelakangan ini menunjukkan situasi pandemik berkenaan semakin stabil. Hari ini jumlah kes baru ialah 108 kes, 19 kes lebih rendah berbanding 127 kes yang direkodkan semalam. Dalam pada itu masih diberkata daerah Ranau menjuarai catatan kes hari ini dengan 26 kes berbanding hanya 10 kes semalam. Sementara itu, seramai 110 kanak-kanak menyertai program berhatan keluarga Sabah Maju Jaya yang diadakan di Masjid Daerah Putatan, Kelmarin. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemasyarakatan dalam Bandar JKDB Pekan Putatan Ahmad Mahmud berkata, kos untuk melakukan hatan kepada kanak-kanak itu disumbangkan oleh Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Katanya program berhatan itu dianjurkan JKDB Pekan Putatan dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Terdapat 5 pasukan perubatan yang mengendalikan operasi berhatan yang terdiri daripada 5 pegawai perubatan dan 5 pembantu perubatan dari Klinik Kesihatan Putatan. Ahmad berkata lagi pihaknya juga mengadakan program membuka akaun tabung haji sempena program berkenaan. Tambahnya seramai 71 ibu bapa dan kanak-kanak membuka akaun TH dan kos membuka akaun ini adalah secara percuma. Program itu dirasmikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat. Manakala seramai 150 kanak-kanak di Kampung Gudon Menggatal menyertai program Back to School gunting rambut percuma yang diadakan di Dewan Mini Kampung Gudon pagi tadi. Program anjuran UMNO cawangan Kampung Gudon itu adalah antara inisiatif yang diambil bagi membantu kanak-kanak di kampung berkenaan menyiapkan diri untuk kembali ke sekolah bulan depan. Ketua cawangannya Ahmad Razak berkata, ia secara tidak langsung dapat membantu meringankan beban keluarga dalam golongan B40 membuat persiapan persekolahan anak-anak. Program dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Gudon itu terbuka kepada murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah di sekitar kampung berkenaan. Berita seterusnya, seorang anggota bomba cedera ketika memadamkan kebakaran membabitkan sebuah bangunan pejabat shipyard di Labuan Shipyard, Jalan Ranca-Ranca, Labuan semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 7.45 malam itu, mangsa berusia 27 tahun yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Labuan cedera di tangan kanan ketika terlibat dalam operasi memadamkan kebakaran berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Labuan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu pada jam 7.30 malam. Sebaik tiba memang berlaku kebakaran melibatkan sebuah bangunan pejabat yang sudah terbakar 50%. Operasi memadamkan kebakaran segera dilakukan. Bagaimanapun seorang anggota bomba cedera di bahagian tangan akibat terkena kaca ketika dalam operasi. Katanya lagi mangsa kemudian dihantar ke hospital menggunakan jentera unit bantuan perkhidmatan kecemasan untuk tindakan lanjut. Jelasnya kecederaan mangsa hanya di tangan kanan dan sudah menerima rawatan di hospital. Operasi memadamkan kebakaran diteruskan dan berjaya ditamatkan pada jam 10.17 malam. Cacat sejak lahir dan terpaksa bergantung sepenuhnya dengan kerusi roda bukan penghalang seorang pereka grafik menemui cinta sejati apabila disunting menjadi suri hati kepada pasangan yang dikenali sejak 10 tahun lalu. Video Aida Fazira Muhammad alias 27 dan suaminya Muhammad Farid Zal Idris 28 tular di media sosial selepas dimuat naik melalui sebuah akaun TikTok. Takut bini brand mendapat perhatian netizen yang terharu dengan pasangan pengantin berkenaan. Video berdurasi 54 saat itu memaparkan saat manis apabila Aida yang tidak dapat berjalan didukung oleh ahli keluarganya sebelum diserahkan kepada pengantin lelaki yang tiba untuk majlis persandingan di kediaman mereka
Fazira di Teluk Intan, Perak. Menurut Aida Fazira, dia mengenali suaminya melalui Facebook dan mula bercinta sejak 2011 sebelum melangkah ke fasa yang lebih serius dengan mengikat tali pertunangan pada tahun lalu. Menurut anak ke-8 daripada 9 beradik itu, dia sangat terharu dan sebab apabila suaminya menerima keadaan dirinya yang tidak sempurna. Mengulas mengenai video yang tular, Aida Fazira yang juga pemegang ijazah dari Universiti Teknologi Mara mengakui memang semua ahli keluarganya kelihatan gembira di dalam video itu, namun sebenarnya mereka semua sedih dan sebab apabila mereka terpaksa melepaskannya kepada suami. Aida Fazira dalam pada itu menasihatkan orang di luar sana supaya sentiasa berfikiran positif dan menerima takdir yang tertulis. Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di yasoka.com.